Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih kepada semua penonton yang sudi mengikuti rancangan Influencer at Japan pada hari ini. Saya Hairul, host anda untuk episod pada kali ini. Bersiaran kita di Jabatan Penerangan Negeri Sarawak yang akan membincangkan satu topik yang hangat dari Jumaat yang lepas, iaitu bajet 2022 yang bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera. Hari ini saya tidak berkeseorangan dan telah menjemput seorang tetamu dalam mengupas sedikit berkenaan dengan bajet 2022 yang telah dibentangkan oleh Tengku Zafrul, Menteri Kewangan kita pada Jumaat yang lepas. Siapakah beliau? Nak tahu yang lebih lanjut, kita saksikan BT ini. Sepanjang tempoh pandemik, mahasiswa tetap meneruskan pengajian mereka dalam norma yang baru. Bagi pelajar yang kurang mampu, mereka ada kalanya perlu meminjam peranti kawan atau terpaksa ke pusat internet di pekan untuk membuat tugasan pengajian. Malah, kadang-kadang ada juga antara mereka yang tidak dapat hadir ke kuliah online. Bagi memastikan proses pengajian para pelajar B40 terus terpelihara, kerajaan dengan kerjasama syarikat telekomunikasi terpilih akan melaksanakan inisiatif Peranti Siswa Keluarga Malaysia bagi membekalkan sebuah tablet kepada setiap pelajar B40 di institusi pengajian tinggi. Bagi tujuan ini, kerajaan akan menyediakan peruntukan 450 juta ringgit di samping komitmen syarikat telekomunikasi yang turut menyumbang kira-kira 65 juta ringgit. Terima kasih kerana masih lagi mengikuti rancangan Influencer at Japan Negeri Sarawak. Tetamu kita jemput pada hari ini merupakan seorang pensyarah di Politeknik Kuching yang segak bergaya pada hari ini. Beliau tak lain dan tak bukan ialah Encik Khalid Hussein bin Tuah, iaitu seorang Ketua Jabatan Kejuruteraan Petrokimia Politeknik Kuching Sarawak. Betul. Selamat datang dan terima kasih kerana sudi hadir ke rancangan Influencer at Japan pada hari ini. Sama-sama. Okey. Sebagai seorang pensyarah Khalid, kita tahu belanjawan pada Jumaat yang lepas yang telah dibentangkan pada Jumaat yang lepas oleh Tengku Zafrul, Menteri Kewangan kita. Rasanya mungkin kita nak minta Khalid sendirilah mengulas beberapa peruntukan ataupun segmen di dalam pembentangan belanjawan tersebut. Tiada masalah. Okey, Encik Khalid. Bantuan Keluarga Malaysia BKM, iaitu kesinambungan kepada Bantuan Prihatin Nasional iaitu BPN, bakal diteruskan dalam membantu rakyat mendempani cabaran mengharungi pandemik COVID-19 ini. Dan perkara yang diberi perhatian ini semasa pembentangan 2022 lah, hari Jumaat lepas. Bantuan sebanyak RM2,000, RM2,000 meningkat daripada 1,800 pada tahun sebelumnya kepada isi rumah yang mempunyai 3 orang anak atau lebih dengan pendapatan bulanan kurang daripada 2,500. Sebagai warga negara lah, apa pandangan saudara Khalid mengenai bantuan Keluarga Malaysia ini? Okey, terima kasih saya ucapkan terlebih dahulu kepada moderator kita Tuan Hairul dan juga pihak Jabatan Penerangan Negeri Sarawak atas jemputan yang telah diberikan. Bila berbalik kepada persoalan yang telah diberikan oleh Hairul sebentar tadi, saya selaku warga negara Malaysia sangat positif dan sangat bersukacitalah dengan bantuan one-off yang telah diberikan oleh pihak kerajaan. Saya rasa ini adalah bantuan one-off yang tertinggi pada saat ini dengan jumlah RM2,000 berbanding tahun lepas RM1,800. Jadi ia sememangnya selari dengan tema belanjawan 2022 iaitu Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera, yang mana dalam belanjawan ini telah memfokuskan beberapa perkara penting seperti mana iaitu rakyat yang sejahtera, perniagaan yang berdaya tahan dan ekonomi yang makmur dan mampan. Jadi dengan adanya bantuan one off sebegini, ia
telah memberikan nafas baharu kepada golongan yang sepatutnya seperti golongan D40 yang tidak lebih daripada 3 orang anak tadi dengan pendapatan isi rumah 2,500 sebulan. Perkara ini sesungguhnya memberikan ruang mereka untuk bernafas, kerana dengan adanya bantuan wang off sebegini, ia akan memberikan dan meringankan beban mereka untuk membeli segala barang-barang keperluan isi rumah seperti barangan di dapur, ataupun sekiranya ada di kalangan golongan ini ingin memperbaharui cukai kenderaan mereka, inilah saatnya untuk mereka memperbaharuinya. Dan kita pun sebenarnya faham daripada tahun lepas sehinggalah tahun 2021 pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran pun secara dalam talian. Jadi dengan ada bantuan off sebegini, ia akan memberikan sedikit ruang nafas kepada ibu dan ayah untuk membeli data prepaid anak-anak mereka. Sebab kita nak belajar di rumah secara dalam talian ini memerlukan data prepaid, data internet. Data prepaid kadang-kadang bolehlah kalau anak mereka ramai, dah berapa kan data prepaid yang diperlukan untuk proses kuliah secara online. Jadi dengan ada bantuan off sebegini memangnya sangat membantu mereka. Dan secara tidak langsung ada beberapa perkara walaupun dia berupa sebanyak orang kata sebanyak 2,000 sahaja, benda tersebut dapat meringankan beban mereka untuk membeli barang seperti dynamo ke apa kan, untuk mencuci pakaian, minyak masak, barang-barang keperluan biskut dan sebagainya. Ini saatnya mereka dapat menikmati sedikit, orang kata bagi saya tidak sedikit 2,000 tu bagi mereka sangat banyak sebenarnya. 2,000 itu adalah satu nilai yang sangat banyak buat mereka. Alhamdulillah. Ya. Mungkin dari segi bantuan one off yang Cik Khalid cakap tadi kan, RM2,000 tu mungkin mereka boleh membuat planning rasanya. Membuat planning untuk perbelanjaan yang secara berhemah. Baik, Cik Khalid, pembentangkan bajet ini juga sebenarnya ada menyebut pembangunan di negeri Kepulauan Borneo, iaitu Sabah dan Sarawak. Betul. Pembangunan negeri ini di mana 5.2 bilion telah diperuntukkan untuk negeri Sabah dan juga 4.6 bilion untuk Sarawak. Betul. Pada hemat Cik Khalid lah, adakah peruntukan ini boleh ataupun mampu menyeimbangkan pembangunan negeri Sabah dan Sarawak agar kedua-dua negeri ini tidak ketinggalan dengan negeri-negeri di semenanjung Malaysia? Silakan, apa pendapat? Pada pendapat saya ialah kita perlu realistik, sebab Sarawak maupun Sabah merupakan dari segi keluasan geografinya agak besar berbanding dengan negeri-negeri di semenanjung. Jadi dengan agihan peruntukan dalam belanjawan 2022 terutama di Sarawak ini, ia adalah merupakan orang kata satu durian runtuh lah. Betul. Buat negeri Sarawak khususnya lah. Yang mana kalau kita lihat ada beberapa peruntukan diberikan untuk pembaikan jalan raya dan memberikan pengurapan kepada akses jalan raya di kawasan luar bandar. Betul. Jadi dengan adanya orang kata belanjawan untuk menaik taraf jalan raya di Sarawak khususnya di kawasan luar bandar, ini telah memberikan satu perkara yang membahagiakan bagi penduduk kampung di luar bandar lah. Sebab mereka selepas ini sekiranya memiliki jalan raya yang baik, jadi sudah pastilah mereka tidak khawatir lagi dengan tayar yang perlu ditukar, tayar yang tak berbunga akibat jalan berbatu dan sebagainya. Dan secara tidak langsung apabila jalan raya ini juga saya dengar menerusi belanjawan ini, lampu-lampu tiang-tiang lampu di kawasan pedalaman juga akan dinaik taraf, dan kalau ada yang rosak juga akan dibaiki. Jadi ini akan memberikan keselamatan kepada penduduk untuk pulang daripada pekan kembali ke kampung apabila waktu dini hari atau malam kan. Dan secara tidak langsung ia akan memberikan satu prospek pelancongan yang baik kepada
penduduk di kawasan tersebut. Contohnya kalau sebelum ini keadaan jalan raya di kawasan Long Semadah ataupun Long Luping lawas masih dari dalam keadaan yang perlu diperbaiki. Jadi apabila ia diturap dengan baik, insya-Allah penduduk-penduduk di kawasan dan lawas seperti macam di Kapit. betul. Itu adalah satu realitinya kan. Dulu sebelum ini kita naik Naik ekspres. Betul. Tapi dengan adanya jalan raya yang berturap, ia telah memberikan satu keselesaan lah kepada penduduk untuk pulang ke kampung, dan ia sedikit sebanyak akan meningkatkan ekonomi di Kapit itu sendiri. Begitu juga dengan kawasan sekitar yang akan mengalami jalan yang berturap dan sebagainya. Dan dalam peruntukan infrastruktur itu juga diberikan juga dari segi aspek bekalan elektrik dan air yang bersih. Jadi kalau orang di bandar boleh menikmati pelbagai napis air yang baik kan. Ini sudah tiba masanya lah untuk kawasan di luar bandar turut menikmati turut menikmati elektrik dan juga bekalan air yang bersih, insya-Allah. Ya. Betul. Mungkin peruntukan taklah sebegitu banyak sebenarnya, tapi sedikit sebanyak sebenarnya membantu negeri-negeri terutama sekali di Sabah dan Sarawak mampu bersaing ataupun menyamai pembangunan menyamai pembangunan di negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Baiklah, Cik Khalid, kita berhenti sebentar. Mungkin berehat sebentar ya. Kita akan kembali lagi selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan rancangan Influencer Japan Negeri Sarawak pada hari ini berkenaan dengan topik bajet 2022 Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera. Bersama saya hari ini masih lagi Encik Khalid yang akan mengupas sedikit sebanyak topik berkaitan dengan bajet 2022 yang telah dibentangkan pada Jumaat yang lepas. Okey, baik Cik Khalid. Bajet kali ini mengutamakan pendidikan sebagai segmen terpenting dalam perbelanjaan negara, dan sebagai warga pendidik sendirilah Encik Khalid, mungkin nak ulas sedikit lah peruntukan sebanyak 52.6 bilion, suatu amount yang banyak tu, iaitu 16% daripada keseluruhan anggaran perbelanjaan bajet 2022. Mungkin banyak manfaat yang boleh diperolehi oleh warga pendidik dan juga pelajar-pelajar khususnya. Apa komen Cik Khalid? Alhamdulillah, apabila pihak kerajaan mengumumkan menerusi belanjawan 2022 dengan jumlah yang agak besar tadi 52.6 bilion. Itu peruntukan yang diberikan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Kemudian kepada Kementerian Pengajian Tinggi 14.5 bilion ringgit. Maksudnya keadaan ini menunjukkan betapa pihak kerajaan sangat serius dalam mengutamakan aspek pendidikan dalam kehidupan dan mensejahterakan rakyat di Malaysia. Kalau kita dapat lihat bantuan awal persekolahan, kalau tahun dulu 100, sekarang telah ditingkatkan 150 ringgit. Bolehlah ibu bapa membeli kasut tersenyum mereka baru, awal tahun baju sekolah yang baru, beg sekolah yang baru, ataupun peralatan-peralatan sekolah yang baru. Alhamdulillah, mereka dapat memukirkan senyuman buat anak-anak juga. Kemudian kalau kita lihat ada 1 bilion untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan sekolah dan turut juga dinikmati oleh pihak sekolah tahfiz maupun sekolah agama yang berdaftar di bawah JAKIM. Jadi dengan adanya peruntukan untuk pembaikan dan penyelenggaraan sekolah ini,
ia akan memberikan senyuman juga kepada pihak pengetua maupun guru besar di sekolah sekiranya mempunyai atap sekolah yang bocor, dinding yang ataupun pintu yang reput. Jadi bolehlah mereka melakukan pembaikan. Dan apa yang paling penting dengan dana ini, peralatan-peralatan amali di sekolah sekiranya rosak, dapatlah diselenggara menerusi peruntukan yang telah diberikan inilah. Jadi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran itu dapat dilangsungkan dengan baik sekali. Dan saya kira juga dari segi belanjawan yang diberikan ini dalam aspek pendidikan, ia cukup holistik. Kerana ia juga mengutamakan pelajar-pelajar OKU. Pelajar-pelajar OKU. Sebanyak 165 projek yang akan dilaksanakan. Itu dari segi sekolah-sekolah daif ataupun sekolah bagi mereka yang berkeperluan khas tadi, 50 juta ringgit disediakan. Okey. Dan juga rancangan makanan tambahan RMT turut diteruskan di dalam bajet ini dengan nilai 400 juta ringgit. Dan juga pihak kerajaan juga menghargai usaha guru yang mana ialah sebelum ini guru mungkin ada membeli gadget tripodnya sendiri di rumah dengan green screennya di rumah. Jadi setiap guru nanti dengan belanjawan 2022 ini diberikan insentif sebanyak RM100 untuk 400,000 orang guru yang akan menikmatinya. Dan itu untuk guru. Tadi untuk sekolah pun ada juga. Betul. Dengan pelajar tidak diluputkan menerusi belanjawan 2022 ini, di mana pelajar IPT yang terutamanya mereka yang golongan B40, kalau sebelum ini mereka terpaksa meminjam laptop kawan-kawan jiran mereka untuk melakukan tugasan, ataupun kadang-kadang mereka ingin memuat turun tugasan ataupun memuat turun video pembelajaran. Kadang-kadang mereka ini smartphone mereka, telefon bimbit mereka ada, tapi mungkin storage mereka tak cukup untuk memuat turun aktiviti pembelajaran tersebut. Jadi dengan adanya belanjawan 2022 ini, mereka juga diberikan iaitu peranti siswa keluarga Malaysia, yang mana mereka akan diberikan tablet yang akan dinikmati oleh 600,000 pelajar golongan setiap pelajar yang mereka golongan B40 ini. Alhamdulillah, perkara ini akan memberikan sinar cahaya kepada mereka untuk belajar, dimotivasi dengan baik lagi lah selepas ini. Dan saya pun suka juga yang mana menerusi belanjawan kali ini, pelepasan khas untuk cukai pendapatan individu sebanyak RM2,500 tetap diteruskan. Jadi kita bolehlah lagi membeli telefon bimbit, komputer ataupun laptop sehingga 31 Disember yang akan datang ini. Dan apa yang paling penting, apabila saya berada di Politeknik Kuching ataupun institusi-institusi TVET yang lain, dengan peruntukan sebanyak 6.6 bilion untuk memperkasakan bidang TVET ini, saya sangat teruja lah. Dengan dana ini akhirnya usaha kerajaan serius dalam memperkasakan IPT ataupun pendidikan TVET di negara kita. Dengan dana ini, saya pasti pihak kerajaan akan banyak mengadakan program-program yang berkaitan tentang program persijilan industri yang akan memberikan nilai tambah kepada graduan kita untuk mereka menceburi bidang kerjaya kelak. So kiranya memang peruntukan yang begitu banyak adalah sangat-sangat bermanfaat kepada warga pendidik dan juga pelajar khususnya di negara kita ni. Baik, Cik Khalid, kita beralih sedikit selepas topik pendidikan. Mungkin kita bercakap sedikit berkenaan dengan program Jendela. Program Jendela menerusi pelaksanaan inisiatif jalinan digital negara iaitu Jendela. Perbentangan bajet kali ini ada menyebut perkhidmatan 5G, 5G katanya sekarang ni bakal diperluaskan seluas sebanyak 36% daripada kawasan yang berkepadatan yang tinggi, terutama di bandar-bandar yang besar seperti di Johor, di Selangor, di Kuala Pulau Pinang dan juga di Sabah dan Sarawak ada disebut. Pada pandangan
Cik Khalid lah ya, mengenai peluasan teknologi 5G ni, 5G ni. Ia akan merubah satu lanskap teknologi baru ni, dan pengalaman menggunakan speed kepantasan teknologi 5G ini akan dinikmati oleh pengguna-pengguna di Malaysia. Apa pandangan Cik Khalid berkenaan dengan teknologi ini yang bakal kita akan rasai selepas ini? Sebab masa sekarang ni kita masih lagi menggunakan 4G, dan kita bakal di Sabah dan Sarawak akan menerima teknologi 5G. Alhamdulillah, dengan adanya keseriusan pihak kerajaan dalam belanjawan 2022 ini dengan menitik beratkan tentang teknologi 5G, ia akan memberikan satu sinar cahaya yang baru juga. Sebelum ini kita macam sering diwar-warkan dengan revolusi perindustrian IR 4.0. Mungkin itu sekadar dicanang-canangkan, tetapi bila mana elemen 5G itu dititik beratkan dalam belanjawan kita, insya-Allah kita akan dapat mengaplikasikan dan menjadikan realiti sebaik-baiknya IR 4.0 ini. Kerana dengan menerusi 5G ini secara tidak langsung, kita akan dapat memperkasakan Internet of Things, IoT, dan juga kecerdasan buatan AI. Okey. Ia bukan sahaja memberikan manfaat kepada sektor pekerjaan, tetapi ia juga memberikan manfaat dari sudut sektor pendidikan. Sebab dengan adanya kepantasan capaian internet ini, saya sebagai tenaga pengajar akan dapat mengakses internet itu dengan lebih cepat. Pelajar juga akan dapat mengakses segala tugasan, video dan sebagainya untuk bahan-bahan rujukan mereka dengan lebih cepat. Jadi ia memberikan manfaat kepada sektor pendidikan itu sendiri. Bahkan menerusi 5G ini apabila benar-benar diperluaskan, okey, ia akan memberikan manfaat kepada golongan petani. Untuk mereka dapat mengenal pasti berapa jumlah air yang perlu disiram kepada tanaman mereka tanpa mereka perlu ke sektor peladangan mereka, hanya mungkin menggunakan sistem wireless ataupun robot dan sebagainya. Akhirnya ia dapat memudahkan dan meningkatkan produktiviti mereka. Dan saya juga suka apabila 5G ini diperluaskan. Kalau sebelum ini Universiti Teknologi Malaysia UTM Johor merupakan IPT yang diberikan sebagai perintis dalam bidang 5G ini, di mana adanya makmal inovasi 5G juga di sana, kan. Dan kemungkinan dengan adanya perluasan 5G ini, mungkin ada IPT di Sarawak akhirnya juga akan menjadi perintis kepada 5G di Borneo ini khususnya lah. Jadi saya mengharapkan dengan adanya usaha untuk membudayakan penyelidikan dan inovasi dalam 5G ini, ia bukan sahaja memberikan satu gambaran kita tak nak kita hanya sebagai pengguna sahaja, tapi kita nak dengan adanya 5G ini, rakyat Sarawak khususnya akan menjadi pereka cipta dalam mencipta aplikasi-aplikasi dalam bidang 5G ini. Kerana banyak aplikasi-aplikasi yang boleh dibangunkan menerusi 5G ini, di mana kalau kita melihat di Langkawi kan, memang ada teknologi 5G ini diperluaskan. Tempat yang pertama. Tempat yang pertama 5G. Betul. Dengan adanya aplikasi 5G ini, sistem keselamatan di Langkawi itu dapat dititik beratkan. Jadi pelancong yang datang ke sana pun rasa selamat. Dan pengurusan aspek pelancongan di sana dapat dilakukan dengan sangat efisien. Itu saja dari segi aspek 5G. Dan saya berharapkan agar ia dapat diperluaskan lah. Bukan saja di kawasan bandar-bandar utama, tetapi mungkin di kawasan luar bandar, supaya di Bario ke, di Pekalalan, supaya aspek dagang mereka dapat diperluaskan, jualan beras Bario ke, ataupun manik-manik kaca kraft tangan di kawasan pulau dalam luar bandar tersebut dapat dipromosikan dengan baik sekali lah. Rasanya mungkin buat fasa yang pertama ni mungkin dia akan fokuskan kepada beberapa bahagian ataupun bandar-bandar utama terlebih dahulu. Rasanya kita dah nak menghampiri ke penghujung rancangan Influencer at Japan pada kali ini. Mungkin kita nak dengar apa pandangan keseluruhan
saudara Khalid sendiri mengenai pembentangan bajet ni. Apa pandangan Cik Khalid secara keseluruhannya lah, pembentangan bajet 2022 ni Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera? Okay, berhubung kait dengan belanjawan 2022, sememangnya saya berharap tema menerusi belanjawan ini, iaitu Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera ini, saya rasa dan percaya ia akan dapat direalisasikan pada tahun 2022 kelak. Kerana ia seperti mana yang saya katakan tadi, ia memberikan fokus untuk rakyat lebih sejahtera, kemudian perniagaan yang berdaya tahan dan ekonomi yang makmur dan mampan. Kerana kita tahu menerusi belanjawan 2022 ini, ia merupakan satu belanjawan yang holistik, yang melibatkan semua entiti di dalam masyarakat, tidak kira ia pendidik, pelajar, golongan B40, orang paya, mungkin mereka sebagai nelayan, pemandu Grab, semua mereka akan terkena kesan yang positif menerusi belanjawan 2022 ini. Dan saya berharap dengan usaha dan keprihatinan kerajaan ini, kita dapat menggunakan peruntukan yang telah diberikan tadi dengan sebaik mungkin. Kita optimiskan dia, kita utiliskan dengan sebaik mungkin, dan mudah-mudahan ia akan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada pihak syarikat, pihak pengusaha IKS ataupun pelajar, dan secara tidak langsung ia akan dapat meningkatkan produktiviti negara untuk kita kembali pulih kesan daripada kekangan yang berlaku, iaitu pandemik COVID-19 ini. Ya. Baik, rasanya kita ada banyak sebenarnya ya. Kalau nak kupaskan setiap satu tu memang akan makan masa yang agak lama ya, Cik Khalid. Mungkin kita akan berpeluang lagi di suatu hari kelak. Kepada para penonton, terima kasih kerana telah studi bersama kami sehingga ke penghujung rancangan kita pada kali ini. Terima kasih kepada Cik Khalid kerana sudi meluangkan masa untuk episod kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada penonton. Suka saya nak puji kepada penonton di luar sana. Terima kasih kerana sudi mengikuti kami daripada awal sehingga akhir pada rancangan ini. Untuk itu, saya Hairul dan juga seluruh kru bahagian media cyber Jabatan Penerangan Negeri Sarawak ingin mengucapkan terima kasih, dan sehingga bertemu lagi di lain siaran. Jumpa lagi dan salam hormat.